formal. Oleh itu, bagi menjamin kelangsungan hidup PKS, kerajaan telah bersetuju untuk menampung sebahagian gaji pekerja melalui program subsidi upah atau PSU. Program ini telah mendapat sambutan baik dari golongan majikan. Dengan adanya PSU, PKS yang mengalami pengurangan pendapatan akibat COVID-19 akan diberi subsidi upah sebanyak RM600 sebulan untuk setiap pekerja dengan had 500 pekerja setiap PKS. Sesebuah PKS dengan 500 orang bekerja boleh menikmati jumlah subsidi hingga RM300,000 sebulan sepanjang tempoh program ini. Untuk makluman, kerajaan telah memperuntukkan hampir RM20 bilion untuk PSU dan setakat ini RM15.6 bilion telah disalurkan untuk memanfaat lebih 330,000 majikan dan insya-Allah menyelamatkan 2.8 juta pekerja daripada kehilangan pekerjaan. Melalui pemulih yang diumum baru-baru ini, kerajaan berjanji akan terus memberikan manfaat PSU kepada PKS yang terkesan sehingga keadaan kembali pulih dan mereka boleh beroperasi semula seperti biasa. Langkah pemulihan PKS turut disokong oleh pelaksanaan moratorium pinjaman secara automatik selama 6 bulan di bawah prihatin yang bermula dari April hingga September 2020. Disusuli dengan bantuan bayaran balik secara bersasar yang diumumkan sewaktu Belanjawan 2021 dan pemulih baru-baru ini. Pelaksanaan moratorium ini secara asasnya bertujuan memberi talian hayat kepada PKS yang terjejas untuk melegakan kekangan aliran tunai dan dapat terus bertahan. Bagi memberi gambaran yang lebih jelas mengenai nilai bantuan serta sokongan yang boleh dimanfaatkan oleh PKS di bawah pakej-pakej ini, izinkan saya memberi contoh manfaat yang diterima oleh sebuah syarikat pengedar peralatan sukan yang mempunyai 35 orang pekerja. Disebabkan oleh penutupan sektor ekonomi berikutan COVID-19, mereka tidak dapat beroperasi sehingga menyebabkan kerugian. Oleh itu, mereka dikira layak untuk menerima bantuan seperti PSU, penangguhan levy dan moratorium pinjaman yang dianggarkan berjumlah RM370,000 bagi sepanjang tahun ini. Tambahan lagi, sekiranya syarikat ini mendapatkan pembiayaan baru, ia boleh meminjam sehingga RM50,000 di bawah skim pemerkasa yang ditawarkan oleh BSN. Datuk Yang di-Pertua, kerajaan juga memahami denyut nadi para usahawan mikro yang terjejas dengan krisis ekonomi yang melanda negara hari ini. Mereka ini adalah peniaga kecil, aneka juadah, mereka lah tukang gunting rambut kita, mereka lah yang menjahit pakaian kita. Kebanyakan usahawan mikro mengharapkan jualan harian untuk terus hidup dan tidak mempunyai dana perniagaan yang besar. Mereka adalah kelompok yang cukup terkesan dan wajar terus dibantu. Sebagai usaha untuk meringankan beban kewangan mereka, kerajaan telah memperkenalkan tahun lalu Geran Khas Prihatin atau GKP, iaitu satu geran tunai khas yang diberi secara langsung kepada perusahaan mikro yang layak. GKP dapat memberi kelegaan kepada usahawan mikro dalam mengharungi rintangan ketika ini. Jika dikira bermula dari GKP 1.0 tahun lalu sehingga yang terkini di bawah pemulih, jumlah keseluruhan GKP yang telah dan akan disalurkan adalah RM6.1 bilion, di mana setiap usaha mikro yang layak boleh mendapat bantuan sehingga RM6,500. Kerajaan turut menyediakan pembiayaan mikrokredit melalui pelbagai agensi kerajaan, antaranya BSN, Tukun Nasional dan Agrobank. Kerajaan faham keperluan mendesak peniaga, maka telah sedaya upaya memudahkan prosedur permohonan dan kelulusan bagi setiap pemohon. Saya ingin berkongsi kisah sebuah usaha mikro yang menjalankan perniagaan gunting rambut dengan pekerja seramai 3 orang dan kini menyewa premis dimiliki MARA. Oleh kerana pelaksanaan PKP, mereka telah menanggung kerugian dan sedang berjuang untuk terus beroperasi. Pengusaha sebegini layak untuk menerima bantuan seperti PSU, GKP, penangguhan sewa premis serta moratorium pinjaman dengan nilai keseluruhan sehingga RM75,000 sepanjang tahun ini. Ini belum lagi mengambil kira skim pembiayaan mikrokredit yang layak dipohon oleh mereka. Selain daripada bantuan-bantuan kepada PKS dan usaha mikro yang disebutkan tadi, kerajaan juga menyediakan dana bantuan khas kepada sektor tertentu seperti pengusaha di sektor pelancongan, pertanian, pengangkutan dan beberapa lagi bagi membantu mereka untuk beroperasi semula setelah keadaan kembali pulih. Keputusan bagi melaksanakan bantuan khas ini dibuat memandangkan kumpulan PKS ini antara yang terjejas teruk setelah berbulan-bulan tidak dibenarkan beroperasi.